Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu hasil kajian kes yang telah dilakukan pada tempoh hari, iaitu bertajuk Pengenalan Teknologi Pengangkutan Awam di Malaysia. Kesan positif terhadap manusia dan alam sekitar. Nama-nama ahli dalam kumpulan kami iaitu saya sendiri, Wan Azia binti Mateno, dan rakan saya Juliana binti Abu Bakar, Nurul Faizawati binti Suharto dan Nurjui Jalika Farain binti Jakaria. Pertama sekali, saya akan membentangkan berkaitan pengenalan pengangkutan awam. Pengangkutan awam memainkan peranan penting dalam membolehkan orang daripada berpendapatan rendah dan kumpulan lain yang kurang bernasib baik untuk mengakses pekerjaan dan perkhidmatan. Ia juga menyumbang kepada pembangunan rangkaian sosial dan modal sosial. Persekitaran pengangkutan awam di Malaysia sedang mengalami perubahan itu hanya akan menyerlakan lagi kepentingan untuk pembangunan pengangkutan awam di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan sorotan literatur kami yang pertama, iaitu konsep teknologi pengangkutan awam. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka edisi keempat, pengangkutan awam dapat didefinisikan sebagai sistem pengangkutan bermotor seperti taksi, bas dan kereta api yang digunakan oleh orang ramai di kawasan tertentu dengan kadar tambang yang telah ditetapkan. Manakala menurut Bob dan Kwan 2016 pula, pengangkutan awam atau PT di kawasan bandar telah mendapat perhatian yang lebih dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk meningkatkan lagi kemanfaatan dan kualiti kehidupan sebenar. Selain itu, ialah menurut Buhok dan Udar 2013, dalam tempoh 2 dekad yang lalu, pertumbuhan penduduk yang besar adalah direkodkan di negara membangun. Manakala Murai 2013 pula memberi pendapat bahawa akses perkhidmatan dan kebolehcapaian pengangkutan awam bandar sentiasa mempunyai isu perkhidmatan utama dalam pengangkutan awam di bandar. Akhir sekali, menurut Saghapor 2016 mengatakan bahawa oleh kerana kekurangan akses kepada pengangkutan membawa kepada sosial dasar pengecualian, pengangkutan dan penggunaan tanah membolehkan orang ramai sampai ke destinasi pada kos dan masa yang berpatutan. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan positif pengangkutan awam terhadap manusia. Kecanggihan teknologi pengangkutan awam seperti LRT menjadi tarikan kepada pelancong dan orang asing selain keunikan bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, sistem pengangkutan yang baik dan cekap turut menarik minat pelabur asing untuk melabur ke negara Malaysia yang pastinya menyumbang kepada pendapatan ekonomi negara. Bukan itu sahaja, bidang pengangkutan awam yang wujud juga dapat memberi peluang pekerjaan kepada semua penduduk sama ada di bandar atau di luar bandar. Hal ini kerana sistem pengangkutan ini menyambungkan dua lokasi sekaligus. Keadaan ini sudah tentu dapat menyelaraskan pendapatan ekonomi penduduk sama ada berada di bandar atau di luar bandar. Kerana sebelum ini pendapatan penduduk di dua lokasi yang berbeza tersebut adalah tidak sejajar. Oleh itu, teknologi pengangkutan bukan sahaja meningkatkan tahap ekonomi negara, malah juga memberi peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar dan bandar. Seterusnya, pengangkutan awam juga penting dalam aktiviti pergerakan penduduk dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Pengangkutan awam bermanfaat digunakan dalam peningkatan mobiliti penduduk. Menurut White pada tahun 2002 menerangkan bahawa pengangkutan awam menyediakan kemudahan mobiliti bagi penduduk dan mengurangkan kesesakan jalan raya serta fleksibiliti kepada penumpang dan menjaga kelestarian alam sekitar. Mobiliti bermaksud adalah individu yang mempunyai pendapatan rendah dan tidak mempunyai pengangkutan persendirian. Maka dari itu, pengangkutan awam yang canggih seperti LRT, monorail dan juga MRT dapat menambah darjah ketersampaian penduduk dan juga meningkatkan mobiliti penduduk sama ada bandar dan luar bandar. Hal yang demikian menunjukkan semakin meningkat tahap teknologi pengangkutan yang digunakan, maka semakin meningkat darjah ketersampaian penduduk sekaligus mobiliti penduduk sesuai dengan matlamat utama pengangkutan. Ketiga, pengurangan risiko kemalangan. Jacobs dan Sagi pada 1983 menyatakan kematian akibat kemalangan jalan raya mengalami peningkatan setiap tahun, kira-kira 300,000 sehingga 400,000.
dan Malaysia termasuk dalam negara yang mengalami peningkatan kematian akibat kemalangan dan menduduki tempat teratas dalam kelompok kemalangan maut berbanding 17 negara maju yang lain. Kemalangan jalan raya sering berlaku disebabkan beberapa faktor seperti faktor cuaca dan juga faktor kerosakan permukaan jalan raya. Keadaan ini akan bertambah buruk apabila jalan raya dipenuhi dengan kenderaan anggota masyarakat, yang mana akan meningkatkan risiko kemalangan jalan raya untuk berlaku. Berbeza dengan penggunaan pengangkutan awam, yang mana menurut Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, iaitu pakar keselamatan jalan raya, menyatakan bahawa pengangkutan awam membantu dalam mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Hal ini kerana sekiranya masyarakat menggunakan pengangkutan awam, bilangan kenderaan yang ada di jalan raya akan berkurang dan pastinya mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Sekian. Kesan positif teknologi pengangkutan awam di Malaysia adalah mengurangkan pencemaran bunyi. Menurut Nizamuddin Zainuddin, ITIOL 2017, konsep penggunaan pengangkutan awam pintar adalah dengan menggunakan teknologi elektrik. Perlu dipertimbangkan menerusi pengenalan kepada teknologi moden dan canggih pada masa kini. Penggunaan teknologi canggih ini turut menjadikan industri pengangkutan awam di Malaysia semakin meningkat dan berdaya saing kerana dapat mengurangkan pencemaran bunyi. Ini dapat dibuktikan penciptaan kenderaan awam seperti kenderaan hijau ini yang direka adalah bersifat mesra alam yang dapat mengurangkan pencemaran bunyi seperti LRT dan monorail. Oleh itu, melalui penciptaan pengangkutan awam ini menjadikan pihak kerajaan dapat menyediakan perkhidmatan pengangkutan yang lebih bersifat mesra alam yang memberi keselesaan kepada masyarakat. Akhir sekali adalah mengurangkan kesesakan lalu lintas. Hal ini kerana menurut Haliza 2017 dalam artikel beliau iaitu menerapkan unsur kelestarian alam dalam sektor pengangkutan darat di Malaysia, menjelaskan bahawa di Malaysia penggunaan pengangkutan awam hanya kira-kira 32% sahaja pengguna jalan raya tempatan yang turut menggunakan pengangkutan awam, manakala di negara maju seperti Jepun dan negara-negara Eropah telah melebihi 70% dan ini menunjukkan kesesakan lalu lintas di Malaysia tidak dapat diatasi. Penggunaan pengangkutan awam adalah lebih rendah berbanding dengan kenderaan sendiri yang menyebabkan pertambahan jumlah kenderaan di atas jalan raya. Dengan itu, salah satu cara bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas adalah menggalakkan orang ramai untuk menggunakan pengangkutan awam dengan meminimumkan harga tambang. Baiklah, pada bahagian ini saya akan membentangkan sorotan literatur yang ketiga, iaitu kesan positif penggunaan teknologi pengangkutan awam terhadap alam sekitar. Antara kesan positifnya ialah membantu dalam mengurangkan pelepasan karbon. Seperti yang telah sedia kita maklum bahawa dunia pada hari ini mengalami penipisan ozon yang semakin meningkat dari hari ke hari disebabkan oleh aktiviti manusia. Melalui kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Nizamuddin Zainuddin 2017 menyatakan bahawa hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pengguna menginginkan kenderaan awam yang mampu memberi keselesaan kepada diri mereka dan pada masa yang sama mampu memberi impak yang positif dan baik kepada alam sekitar. Oleh itu, teknologi pengangkutan awam yang berkembang seperti BRT, MRT dan monorail dan sebagainya ini sedikit sebanyak memberi kesan yang positiflah terhadap alam sekitar, di mana jenis pengangkutan awam ini adalah mesra alam dan mesra pengguna, ianya tidak mengeluarkan sebarang asap dan gas karbon yang menyebabkan berlakunya perubahan terhadap alam sekitar dan sekaligus mengurangkan pelepasan gas karbon. Menurut Parokia 2013 dalam tajuk artikel beliau iaitu kesedaran mengenai penjimatan tenaga elektrik dan kelestarian alam sekitar menjadikan aspek kecekapan penggunaan tenaga elektrik haruslah diberi penekanan kerana ia merupakan penyumbang terbesar kepada perubahan iklim melalui proses penajaan tenaga dan pembakaran api fosil yang mampu menjaga kelestarian alam sekitar. Penciptaan pengangkutan awam ini sekaligus dapat menjimatkan kos penyelenggaraan kerana lebih murah jika dibandingkan dengan enjin kenderaan biasa akibat biaya minyak petrol yang mahal.
Dengan itu, kenderaan awam ini sangat sesuai digunakan bagi menggantikan kenderaan bermotor kerana dapat menggunakan tenaga alternatif yang mampu mengurangkan kadar kebergantungan terhadap bahan api fosil. Selain itu, kesan positif terhadap manusia dan alam sekitar juga adalah tiada pencemaran udara. Hal ini kerana menurut artikel daripada sumber internet oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan bahawa kenderaan bermotor merupakan punca utama yang membawa kepada isu pencemaran udara sejak dahulu lagi. Dengan kepakaran teknologi canggih, menjadikan pencemaran udara dapat dikurangkan sekaligus dapat memelihara sumber alam sekitar kerana kenderaan tersebut tidak mempunyai egsos yang mengeluarkan gas-gas pencemar seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan gas pencemar lain. Oleh itu, melalui penggunaan pengangkutan awam dapat dibuktikan bahawa ianya dapat mengurangkan pencemaran udara kerana pengangkutan tersebut turut menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang menyumbang kepada persekitaran yang selamat kepada manusia dan alam sekitar. Menurut Ang 2016 menyatakan bahawa kajian penyelidikan merupakan kaedah atau metodologi yang dapat diaplikasikan ke dalam dunia sebenar bagi menyelesaikan sesuatu persoalan atau masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Kaedah penyelidikan yang digunakan dalam menjalankan kajian adalah menggunakan kaedah kualitatif, iaitu menggunakan kaedah keperpustakaan dan internet sebagai bahan rujukan. Kaedah ini sememangnya dapat membantu pengkaji dalam mencari dan mendapatkan maklumat dan data yang sesuai serta relevan berkaitan dengan topik kajian yang dipilih bagi memudahkan pengkaji menjalankan kajian. Kaedah yang pertama digunakan dalam menjalankan kajian adalah kaedah pengumpulan data. Kaedah ini terbahagi kepada dua kaedah, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif yang berkaitan dengan tajuk kajian yang dipilih. Pengkaji menggunakan kaedah pengumpulan data kerana kaedah tersebut merupakan salah satu cara untuk memudahkan pengkaji untuk menjalankan kajian dengan mengumpul maklumat-maklumat yang berkaitan. Kaedah perpustakaan merupakan kaedah kualitatif yang digunakan oleh pengkaji untuk menjalankan kajian. Pengkaji menggunakan rujukan ke perpustakaan Universiti Malaysia Sabah kerana di sana terdapat pelbagai bahan yang boleh diambil dan digunakan melalui buku-buku yang jelas faktanya. Akhir sekali, pengkaji juga menggunakan kaedah internet bagi mendapatkan maklumat sesuai dengan topik kajian yang dipilih. Terdapat beberapa sumber yang boleh didapatkan berasal daripada internet, iaitu laman web berkaitan pengenalan teknologi pengangkutan awam di Malaysia yang memberi kesan positif terhadap manusia dan alam sekitar seperti laman web berita online iaitu ensiklopedia online, artikel, jurnal dan sebagainya. Melalui hasil kajian yang dilakukan ini juga, kami sebagai pengkaji dapat melakukan perbincangan bahawa pengenalan teknologi pengangkutan awam ini amat memberi impak dan kesan yang positif dalam kehidupan manusia dan alam sekitar, di mana ianya mampu meningkatkan sosioekonomi sesebuah pembangunan kerajaan atau negara itu sendiri, memudahkan pergerakan Malaysia dalam melakukan kehidupan seharian, mampu meningkatkan darjah ketersampaian penduduk di Malaysia, kurang mengeluarkan bunyi yang bising, mengurangkan kesesakan lalu lintas, membantu dalam mengurangkan pelepasan karbon, menjimatkan tenaga alternatif dan sekaligus penggunaan teknologi pengangkutan awam ini juga dapat mengurangkan pencemaran udara. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa penulisan ini adalah sebuah penulisan yang bersifat akademik di mana ianya membicarakan mengenai pengenalan teknologi pengangkutan awam di Malaysia yang memberi kesan positif terhadap manusia dan alam sekitar. Dan secara amnya, teknologi pengangkutan awam ini juga banyak memberi kesan yang baik kepada manusia dan alam sekitar. Oleh itu, semua pihak, tidak kira pihak berkepentingan, masyarakat atau orang ramai itu sendiri,
Mereka perlu bertanggungjawab dalam mengusahakan teknologi pengangkutan awam ini bagi menjamin kehidupan yang lebih harmoni, bukan saja untuk manusia itu sendiri, malahan untuk alam sekitar. Dan akhir sekali, dengan adanya ilmu-ilmu ini, kami sebagai pengkaji berharap ilmu ini dapat dihargai dan digunakan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih.